Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu kita lagi dalam sesi sharing secara live pada petang ini. Okey, so topik pada petang ini sangat-sangat penting untuk anda kurus secara sihat. Okey, so siapa yang baru tune in ke dalam Facebook page, say hi. Perkenalkan diri kan, siapa yang masih belum perkenalkan diri boleh perkenalkan diri dan dari mana anda supaya saya boleh tahu dengan siapa audiens saya. Okey, so siapa yang dah pernah perkenalkan diri, insyaallah saya ucapkan terima kasih. Dan untuk orang yang baru join, okey, untuk orang yang baru join boleh perkenalkan diri dan bagi tahu dari mana anda. Waalaikumsalam, Dayang Suryawati Pangeran Mahmud. Okey, orang Sarawak kita. Okey. Alright, so sudahkah anda download e-book saya? Okey, sebab petang ini saya akan share salah satu topik dalam e-book saya. Alright, iaitu berkisar tentang lemak. Dan semalam saya dah pun bagi tahu tentang karbohidrat, okey, karbohidrat baik, karbohidrat buruk, dan hari ini kita sambung pula pada muka surat 10. Dah sampai muka surat 10 dah e-book, okey, tentang lemak. Okey, so lemak ini sangat penting, tapi ramai orang salah faham tentang lemak. Ada yang kata tak elok nak makan lemak. Ada yang kata, kena ambil lemak, macam mana ni? Okey. Khabar baik, Nur Syahaziliana. Canggih nama tu, panjang sikit. Salam Zila Ibrahim, welcome petang ini. Okey, so anda excited nak belajar topik hari ini? Siapa yang excited nak belajar? Komen kat bawah. Jika tak driving, okey, komen nak belajar. Okey, tanpa ilmu yang betul, anda mungkin turun berat badan dengan cara yang tak betul. Okey, yang menyebabkan anda punya kesihatan terjejas. Okey, yang menyebabkan penurunan berat badan anda tak balance. Okey, dan anda asyik komplain. Kenapalah asyik diet tapi tak kurus-kurus. Okey, bila turun berat je, kenapa susah nak maintain momentum tu. Kenapa asyik nak naik balik ke berat asal. Okey. So ilmu sangat penting untuk anda belajar supaya anda boleh kurus secara sehat. Yes. Waalaikumsalam. Siti Mardiana Ana. Okey. Yes, jom kita belajar sama-sama. Alright. Okey. Okey, so hari ini adalah dalam buku e-book saya, okey, plan pemakanan untuk kurus dalam 7 hari. Okey, so hari ini topiknya adalah berkisar tentang lemak. Okey, muka surat 10. Okey, so sebenarnya lemak ni penting ke tak penting? Kan? Siapa yang kata penting, reply, komen kat bawah penting. Okey, siapa yang kata lemak ni tak bagus, okey, tak penting, tulis komen kat bawah. So saya nak tengok apa pandangan anda tentang lemak. Kan? Sebab saya percaya semua orang tak suka berbadan besar, especially kalau lemak tu berlebihan. Betul tak? Kan, berlebihan dekat kawasan pipi. Pernah tengok tak gambar saya dulu? Besar macam tu kan? Kan? Lemak penuh dekat perut, dekat punggung kan, dekat kawasan peha. Kalau yang dekat lengan ni, yang ni kan dia menggelebih, flabby macam tu kan. So ramai orang tak suka nak makan lemak. Okey. Tapi sebenarnya kita memerlukan lemak dalam makanan harian. Yes, Dayang Surati betul penting. Yes, Kak Anisha betul penting. Okey. So sebenarnya kita memerlukan lemak sebab sesetengah vitamin, okey, dia perlu ada lemak.
okey, baru dia boleh serap, okey. Seperti vitamin A, D. A, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin C, A, D, E, K ni. So memerlukan lemak untuk membolehkan vitamin ini masuk, okey. Sebab kalau anda ingat apa yang saya bagi tahu sebelum ni tentang keperluan makronutrien dan juga mikronutrien, kita juga memerlukan vitamin-vitamin ini. Sebab itulah penting untuk kita ambil lemak dalam makanan harian. Okey? Setuju ke setuju? Kan? Okey, tekan like sikit, tekan love banyak sikit. Saya nak tahu anda faham ke tak faham? Kalau anda faham, bagi tanda sikit yang anda faham. Okey, kalau anda sedang memandu, okey, tumpukan perhatian kepada jalan raya. Jangan tengok muka saya, tengok jalan, hanya dengar suara saya. Kan? Siapa yang duduk kat rumah, kan anda boleh gunakan tangan, okey, untuk komen, untuk like, untuk bagi love, okey, dan jangan lupa untuk share video ini ke anda punya wall supaya lebih banyak kawan-kawan di sekeliling anda mendapat manfaat. Okey? Betul ke betul? Alright. Okey. So sekarang ni isu utamanya ialah ramai orang tak tahu nak bezakan lemak baik dengan lemak buruk. Setuju ke setuju? Kan? Okey, so sebenarnya apa itu lemak baik dan apa itu lemak buruk? Okey? Okey, lemak baik ni secara amnya dia terbahagi kepada dua. Okey, dan juga lemak buruk pun sama juga secara amnya terbahagi kepada dua. Okey, dan tubuh badan kita memerlukan dua jenis lemak baik. Okey, dan juga kita perlu mengurangkan serendah-rendahnya lemak buruk yang dua jenis. Okey, siapa yang nak tahu apakah lemak baik? Siapa yang nak tahu, komen nak tahu. Kan? Yes, Rizwan, waalaikumsalam. Okey, so baru dapat saya punya e-book kan? Kan, siapa yang belum dapat e-book, okey, mungkin ada masalah nak masuk ke website itu, tolong message saya di Messenger, dan semua yang telah message saya dalam Messenger semua dah dapat e-book, kan? So jangan lupa untuk bagi tahu. Okey, kalau anda tak bagi tahu, anda tak dapat, saya assume anda dapat. So tolong bagi tahu melalui Messenger. Alright. Okey, so lemak baik ni ada dua. Okey, satu dinamakan monosaturated fat, dan nombor dua adalah polysaturated fat. Okey. So dua lemak ni adalah lemak-lemak yang badan kita perlukan. Kan, kat mana kita dapat lemak-lemak yang sihat ni? Lemak yang sihat ni ada terdapat dalam ikan, minyak ikan, kan? Dalam kekacang, dalam minyak zaitun, minyak canola, minyak omega 3, okey? Dan lemak buruk pula adalah terdiri daripada lemak tepu dan juga lemak trans. Okey, TRANS. Pernah dengar tak apa itu lemak trans? Okey. Okey, so sekarang saya pergi kepada lemak baik dahulu. Okey, lemak monosaturated dan juga lemak polysaturated. Okey. So beza dua ni cuma dia punya rantaian kimia saja. Mono tu maksud dia satu, kan? Satu, rantaian dia pendek. Poly dia berantai panjang. Tu je beza dia. Tapi kedua-dua lemak ini diperlukan oleh tubuh badan kita. Contohnya macam yang saya berikan tadi. Okey. Dan lemak buruk pula adalah lemak yang terdiri daripada lemak tepu dan juga lemak trans. Okey. So dalam kita punya plan pemakanan harian, jika anda perhatikan, memang saya ada bagi tips-tips untuk anda elak makanan daripada lemak tepu dan juga lemak trans. Perasan ke? Tak perasan? Dah baca ke belum? Kan saya dah bagi tahu, first anda perlu download
Download e-book. Nombor 2, anda perlu baca. Dan nombor 3, baru anda amal. Kan? So, bila anda download, anda baca, anda amal, okey, barulah kan anda akan ada soalan. Sebenarnya macam ni, macam mana coach? Betul tak? Tapi sekiranya anda belum download, belum baca, belum amal, okey, tak melakukan 3 perkara ni, jadi mungkin sukar untuk anda tanya soalan apa yang sesuai. Okey? So, semua ilmu, maklumat yang anda dapati daripada perkongsian sharing live saya pada petang ini tak akan membawa hasil sekiranya anda tidak bertindak di atas maklumat yang diberikan. Okey? Sebab itu penting untuk anda amal. Okey, siapa yang tak driving, siapa yang free hari ini, okey, tolong komen. Paling penting kena komen amal. Kan? Kalau amal, insya-Allah anda akan kurus secara sihat. Kan? Alright. Okey, so contoh lemak-lemak buruk, lemak tepu ni macam apa? Kan? Macam kulit ayam. Kulit ayam tu kena buang, kena asingkan. Lagi bagus kalau anda pergi ke pasar, anda boleh request dekat dia kan, saya nak ayam yang dibuang kulit. Buang siap-siap. Jadi bila dah sampai ke rumah, bila anda masak anda punya ayam, dah tak perlu risau tentang kulit. Tu nombor 1. Okey. Nombor 2 pula, dia punya cara untuk anda menyediakan masakan ayam tu. Okey. First anda dah buang kulit, bagus. Nombor 2, cara penyediaan. Okey. So cara penyediaan ni memang topik ada, akan saya reserve dalam topik pada hari yang akan datang sebab memang ada topik tentang itu. Okey. Tapi penting untuk anda tahu sekarang, okey, selepas ini, lepas anda nak beli ayam, anda perlu minta ataupun arahkan kepada peniaga yang jual anda ayam itu untuk mengasingkan kulit ayam. Kan itu sangat-sangat penting. Okey, so selain daripada tu, lemak tepu ni apa lagi? Daripada daging. Kan, daging-daging, daging kambing, daging lembu. Okey, so semalam saya 2 hari lepas waktu topik protein, saya dah pesan supaya anda menghadkan pengambilan daging merah, kambing dan juga lembu. So untuk 7 hari pertama anda start untuk turunkan berat badan. Okey. Kan anda mula dah timbang. Okey. So 7 hari pertama tu anda jangan sentuh kambing, lembu. Kan, sebab dia mengandungi kalori tinggi, mengandungi lemak tepu dan boleh melambatkan anda kurus. Okey. So kita pertama kalau kita nak turun berat badan ni, 7 hari pertama tu sangat kritikal untuk kita ikut betul-betul sebab kita nak fast result. Setuju ke setuju? Kan? Cuba bayangkan anda dah ikut meal plan kan, tapi kemudian anda lepas 7 hari timbang, tak turun je, tak jadi ni. Kan? Jadi ada benda yang anda tak follow. Okay? Tak follow e-book saya, 7 plan pemakanan untuk kurus dalam 7 hari. Okay? So daging tak nak sentuh dulu dalam 7 hari sebab kita nak merendahkan dia punya kalori. Alright? Okey, so selain daripada tu apa lagi? Lemak tepu kan. Lemak tepu macam semalam siapa ada tanya kan, susu mana yang bagus? Okey. So kena juga lemak elak pengambilan susu full cream ataupun susu fresh milk. Okey. Penting untuk anda tahu, bukan saya kata fresh milk dan juga susu full cream tak bagus. Jangan salah faham. Ini kata, ini tak bagus ni, Coach Zaid ni kata jangan ambil susu. Bukan macam tu. Kan? Anda yang menonton ni kan, anda tentu nak tahu macam mana nak kurus. Betul tak? Okey? So, untuk kurus kan, anda perlu memilih susu low fat. Sebabnya apabila anda ambil susu full cream, anda ambil susu fresh milk, dia punya lemak tepu tinggi. Bila lemak tepu tu tinggi,
maka sukarlah untuk anda untuk turunkan lemak badan. So shaping anda tu slow. Slow sangat. Kan? Dia sikit je kan. Kalau orang yang tak ada kurang pendedahan tentang ilmu kan, tapi contoh dia asyik mengamalkan susu full cream je kan. Hari-hari full cream. Dia exercise, dia jaga makan, tapi satu je slack. Dia suka ambil susu full cream. Tapi disebabkan pengambilan susu full cream hari demi hari menyebabkan dia lambat sikit untuk reshape badan dia. Faham ke faham ni? Kan? Alright. Yes, Zila Ibrahim. Oh, baru tahu. Yes. So dapat ilmu baru hari ini. Betul? Alright. Okay, so selain daripada tu adalah daripada minyak masak. Kan minyak masak seperti minyak zaitun, minyak canola, okey. Minyak-minyak seperti itu adalah minyak daripada jenis baik, okey, bukan minyak yang tak sihat, okey. Tetapi untuk tujuan untuk kuruskan berat badan, okey, saya minta untuk anda jangan langsung ambil sebarang minyak sebab minyak baik kan, minyak buruk kan, dia punya kalori sebenarnya sama saja. 1 tablespoon bersamaan 130 kalori. Okey, so tips dia bagaimana anda nak turunkan berat badan tapi masih nak ambil lemak sebagai sebahagian khasiat tubuh badan. Caranya, tipsnya ialah anda makan ikan. Kan? Sebab bila anda makan ikan, anda akan dapat 2 dalam 1 dan anda jimat kalori. Dalam ikan anda mendapat protein dan dalam ikan tu jugalah ada lemak sihat. Lemak polysaturated. So anda dapat 2. Itulah yang akan memberikan anda protein, itulah yang akan memberikan anda lemak sihat untuk anda punya tubuh badan. Faham ke faham ni? Okey? Alright. So kalau anda gunakan minyak zaitun, okey, boleh, tetapi dia akan menyebabkan anda slow sikit turun berat badan, okey? Anda hanya gunakan beberapa titisan saja dah cukup. Tak mau sampai satu kan sampai 100 ml itu dah terlalu banyak lah sebab 1 tablespoon pun dah 130 kalori. So kalau anda ada ekstra minyak zaitun kat dalam tu, anda ada 500-600 kalori, jadi tak ada defisit kalori. Tak ada defisit kalori, anda tak boleh turun berat ataupun sangat slow. Faham ke faham ni? Alright. Siti Mardana Ana, yogurt boleh ke coach? Yogurt ni tengok kepada dia punya isi lah, kan? So ada yang okey, ada yang tak okey kan. Tapi secara amnya, yogurt kalau yang kecil tu boleh diambil sebagai snacking. Alright. Okay, so topik untuk snacking tu saya reserve semasa topik snacking. Boleh ke boleh? Kan? Susu kambing macam mana? Okay, sebelum tu siapa ni? Dalam ikan ada lemak sihat, betul. Alright. Okay, so Nur Syahaziliana, susu kambing macam mana pula coach? Okay. So susu kambing pula berbeza-beza. Okay, sebabnya dia tergantung kepada dia punya nutrition fact. Okay. Saya tak kisah anda ambil susu apa sekalipun, tetapi apa yang saya pentingkan adalah maklumat nutrisi di dalam susu tersebut. Okay. So saya tak pasti apa jenis susu yang anda gunakan. Tapi kalau Nur Syahazaliana, okay, panggil Yana lah, senang, pendek sikit. Ni panjang. Okay, kalau Yana nak tahu sama ada susu tu okey ke tak okey, kan, mula-mula Yana pergi ke pasar raya, ambil 1 kotak susu low fat. Okey, ambil kotak susu low fat, snap gambar. Okey, dia punya nutrition fact. Okey, so kalau Yana tengok kat situ ada mengandungi maklumat, okey, maksud dia jadikan itu sebagai benchmark. Okey,
Sebab susu low fat ni protein ni tinggi. Dia lebih kurang 8 gram. 8 gram protein. Lemak dia pun rendah. 1.3 gram saja. Okey. So bandingkan dengan maklumat pada susu kambing tu. Okey. So kalau katakan lemak pada susu kambing tu lebih tinggi daripada susu lembu, so untuk tujuan turun berat badan, pilihlah susu low fat. Kan? Ini bukan nak kata mana yang sunnah, mana tak sunnah ke itu top kategori lain. Ini saya nak membantu anda untuk turun laju secara sihat. Kan? So apa pun yang kita buat perlu ada ilmu. Okey, setuju ke setuju? Wow, tanya Kak Zahara Nazim kan. Minggu ni 0.2 kg aja turun. Oh, maksud dia ada benda yang Kak Zahara petang ni dengar yang rasa macam lambat. Lambat. Okey. Okey, so selalu kena tengok sesi sharing live supaya boleh tahu update apa yang sebenarnya boleh dan juga apa sebenarnya yang tak sesuai untuk kurus. Alright. Okey, so section terakhir. Section terakhir tentang macam mana nak bezakan lemak baik, lemak buruk dalam topik hari ini adalah tentang lemak trans. Okey. So apa itu lemak trans? Lemak trans ni dia ada banyak nama. Kan, lemak trans kalau bahasa Inggeris trans fat, trans fatty acid, nama lain hydrogenated oil, lemak dalam bahasa Melayu, lemak. Dia ada banyak tau. Banyak. Kalau persatuan anda boleh Google Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Itu adalah badan NGO yang mana kat situ terdiri daripada banyak pakar-pakar, doktor, PhD, okey, ahli nutrisi yang mana mereka bergiat cergas untuk memperjuangkan hak pengguna. Okey, jadi kat situ anda boleh search kat situ lemak trans, bahaya lemak trans, Persatuan Pengguna Pulau Pinang. So ada banyak nama. Okey, kat situ juga anda boleh tahu kan macam-macam kesan tak elok jika anda mengambil lemak trans. Macam-macam lah, punca kanser lah, diabetes lah, macam-macam yang disenaraikan. Okey, so senarai tu panjang, anda boleh tengok. Dan saya juga pernah post dalam Facebook page ni, tapi saya ingat mungkin dalam setahun lepas. So mungkin anda kena scroll. So nak laju, anda boleh pergi ke Persatuan Pengguna Pulau Pinang dan Google tentang lemak trans. Okey, kat situ anda boleh lihat. Okey, so contoh lemak trans ni apa? Contohnya terdapat dalam roti, terdapat di dalam makanan berproses seperti sausage, burger, terdapat di dalam biskut, barang-barang pastry, kek, okey, kek, donat, benda-benda macam tu, kan? Yang di-preserve lama, kan? Dia boleh tahan lama. Okey? Dan apabila anda mengambil lemak trans terlalu banyak, kan, dia menyebabkan anda sangat-sangat sukar untuk kurus. Okey? Sebab tu anda perlu hadkan. Okey, dan sebenarnya lemak trans ni jauh lebih buruk daripada lemak tepu, sebabnya lemak tepu ni dia akan naikkan kolesterol buruk. Okey, sama macam lemak trans. Okey, lemak tepu, saya dah bagi contoh apa lemak tepu. Okey, lemak trans pun saya dah bagi apa contoh lemak trans. So dua-dua lemak ni dia sama-sama bila anda makan dia akan naikkan anda punya kolesterol buruk dalam darah. Dia naik. Okey. Tapi lemak tepu ni kan dia tak kacau kolesterol baik. Tapi lemak trans ni dia kacau. Lemak trans ni dah lah dia naikkan paras kolesterol buruk, tapi dia rendahkan pula paras kolesterol baik. Sebab itulah sangat-sangat penting untuk anda cuba elak sejauh-jauhnya lemak trans. Okey, so jika anda betul-betul follow plan pemakanan yang saya gariskan dalam saya punya buku, e-book, plan pemakanan untuk kurus dalam 7 hari, so tak ada pun menu tentang lemak trans di dalam plan pemakanan tersebut. Okey, so kalau anda nak beli roti wholemeal ke,
pastikan ada tulisan bebas lemak trans. Okey. Line tak clear. Oh, minggu ni busy. Tak boleh follow ibu. Alamak, kan? Avocado boleh ambil banyak mana? Tergolong dalam lemak juga ke? Okey, Tazrina Waleksam. Wah, ni nama canggih. Boleh saya tahu Tazrina ni dari mana? Kan, dari Sabah ke, Sarawak ke, ataupun Semenanjung? Okey, so untuk menjawab soalan Tazrina, yes, avocado adalah terdiri daripada lemak sihat. Okey, tetapi dia juga mengandungi kalori yang besar. Okey, so jika Tazrina ambil avocado, jawapannya boleh ambil avocado sebagai snacking ataupun sebagai sarapan, tapi hadkan kepada separuh saja. Separuh avocado. Okey, itu kalau avocado Australian lah. Kalau avocado Sabah, siapa pernah tengok avocado Sabah kan? Dia 2 kali ganda, 2,5 kali ganda besar daripada avocado Australia. Okey. So kalau avocado Sabah kan kena potong 2, potong lagi 1/3 4. Okey. So walaupun avocado lemak sihat, tapi juga mengandungi kalori yang tinggi. Jadi Tazrina perlu kurangkan sukatan avocado. Okay, good question. Alright. Berapa IG roti yang paling bagus? IG ke GI? Kan? Anisha. IG ke GI? Mungkin indeks glycemic kot. Okay. GI dia kalau dapat 55 ke bawah. Dia yang color hijau atau purple tu pun boleh, tak ada masalah. Kak Liza Amin, thank you for joining. Okay, so sekarang dah pukul 6.30. Okay, so itu dah sampai had masa. Tak boleh lebih dari 6.30. Sebab apa? Sebabnya saya perlu ambil anak dari Taska. So masa untuk saya berkongsi sharing live setiap hari adalah daripada pukul 6 dan maksimum 6.30. Okay, so yes, saya dah agak dah. Tazrina dari KK, tapi sekarang kat Melaka. Okay, alright. Okay, so anda boleh terus komen dan saya akan lihat satu persatu komen daripada anda, soalan daripada anda. Saya akan cuba terbaik untuk balas. Okay, dan lagi 3 hari akan berlangsung program misi kursus online pada bulan Februari. So jika anda nak jadi sebahagian daripada tim saya, okay, untuk saya coaching anda secara personal, saya akan add anda ke dalam grup eksklusif, okay, grup Telegram, okay, misi kursus online bulan Februari. Anda hanya perlu pergi ke page saya dan klik sign up, di mana anda akan mendapat information tentang misi kursus online bulan Februari yang akan bermula 3 hari lagi pada 4 Februari 2019. Alright, so sekian dulu perkongsian pada hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana menonton. Bye.